Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang pasukan Kedah, yang mana Seri Pahang menang 2-0 hasil jaringan Steven Rodriguez. Sejak coach Dollah Saleh dapat title Datuk ni, Seri Pahang bukan kaleng-kaleng ya. Seri Pahang punya corak permainan pun nampak lebih teratur, lebih tersusun dan lebih berdisiplin. Contohnya pada perlawanan semalam lah, dan juga perlawanan menentang Selangor tempoh hari. Jadi boleh saya katakan fans Seri Pahang dah boleh pergi stadium balik dah. Sebab apa? Sebab corak permainan Seri Pahang dah mula untuk meningkat, dan cumanya perlu mengharapkan yang pemain-pemain Seri Pahang ni mampu untuk konsisten pada next game dan juga game-game yang seterusnya sahaja. Untuk Kedah pula, game ni kita boleh dikatakan Kedah masih lagi menggunakan corak permainan yang sama, taktikal yang sama, tidaklah banyak perubahan. Tetapi nak buat macam mana bola sepak tu, kita kena faham season ni Kedah memang agak teruk mereka punya performance. Sejak kalah dengan Sabah 4-0, kalah dengan Selangor 4-1, kalah dengan KL City 2-1, kalah dengan Terengganu 2-1, kalah dengan Seri Pahang semalam 2-0. So kita tak boleh nak expect banyak untuk pasukan Kedah season ni. Baiklah, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka adalah gandingan midfield mereka, iaitu Kevin Engriso dan juga Azam Aziz. Dua pemain ini telah menghidupkan bahagian tengah pasukan Seri Pahang dengan sangat baik, yang mana kita boleh tengok Kevin Engriso berperanan lebih kepada defensive minded, dan beliau lebih bertindak untuk menang bola di bahagian tengah, yang boleh dikatakan untuk ball winning di bahagian tengah lah. Manakala untuk Azam, beliau lebih perlu bertindak di ofensif untuk membantu bahagian serangan dan bertindak sebagai playmaker untuk pasukan Seri Pahang di bahagian tengah, dan kadang-kadang beliau juga bertindak sebagai wide playmaker untuk membantu Hidalgo di bahagian kanan. Kadang-kadang beliau support Malik Ma'arif di bahagian tengah, dan kadang-kadang beliau support di bahagian kiri kepada Bakiuddin. Dan peranan kedua-dua player ni telah beraksi dengan sangat cemerlang. Apabila ada Kevin Engriso yang bersifat lebih defensif, maka Azam yang bersifat lebih ofensif akan diguna pakai untuk more to attack. Dan Kevin Engriso pula dia lebih kepada untuk menang bola di bahagian tengah. Contohnya saya bagi pada perlawanan semalam untuk gol pertama Seri Pahang, apabila Kevin Engriso berjaya untuk dapatkan bola di bahagian tengah, beliau bukan sahaja lebih kepada defensive minded, tetapi beliau juga involve untuk membantu bahagian hadapan dengan lebih ofensif. Sebab apa? Sebab beliau ada kelebihan daripada segi vision dan juga passing accuracy yang tepat. Contohnya gol pertama Seri Pahang hasil hantaran dari Kevin Engriso kepada Steven Rodriguez, dan Steven berjaya untuk menjaringkan gol dengan satu chip yang sangat-sangat cemerlang. So bagi saya, dua gandingan bahagian tengah pasukan Seri Pahang ni dah begitu solid. Mereka boleh buat kerja untuk bertahan, untuk menang bola di bahagian tengah, dan dalam masa yang sama mereka boleh untuk mencipta gerakan-gerakan menyerang ke arah pasukan lawan. So Azam ofensif, untuk Kevin lebih kepada stable, dia boleh defend, dia boleh serang. So benda tu yang saya suka pertama tentang pasukan Seri Pahang. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang ni adalah gandingan di bahagian striker mereka, Malik Ma'arif, Steven Rodriguez, yang mana boleh saya katakan dengan kehadiran Malik Ma'arif dalam sistem taktikal coach Dollah Saleh ni telah memberi bantuan yang sangat banyak kepada Steven Rodriguez untuk memaksimumkan dia punya prestasi. Sebab apa? Sebab dengan kehadiran Malik Ma'arif ni lah yang membantu Steven Rodriguez untuk lebih efektif di bahagian hadapan, apabila Malik Ma'arif lebih bertindak sebagai backup striker ataupun second striker. So Malik Ma'arif ni adalah orang yang banyak create space untuk Steven Rodriguez berada di bahagian hadapan untuk menerima bola, dan Malik Ma'arif ni adalah orang yang penting untuk link up antara bahagian tengah dan juga striker. Beliau banyak memberi space dan juga ruang kepada Steven Rodriguez untuk berada dalam keadaan yang selesa bagi menerima bola. So gandingan dua pemain ni nampaknya saling melengkapi. Malik Ma'arif lebih kepada untuk cari ruang dan juga memberi ruang kepada Steven, dan Steven lebih kepada untuk finisher. So memang sesuai lah kedua-dua player ni digandingkan di bahagian hadapan. Kita boleh tengok positioning daripada Steven, dia punya off ball movement pun bagus. Malik Ma'arif punya passing, Malik Ma'arif punya cari ruang, Malik Ma'arif punya attract defend untuk tak marking Steven dan sebagainya kan. So benda tu bagus. Mereka berdua ni saling melengkapi di bahagian hadapan untuk create mereka punya partner yang lebih better. So seorang tarik defense, seorang ada ruang, seorang passing, seorang score, seorang link up dengan baik bahagian tengah, seorang buka ruang cari gol. Benda macam tu lah untuk Malik
Malik Ma'arif dengan Steven semalam. So benda ni memang patut bagi pujian kepada Malik, sebab Malik berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai backup striker ataupun second striker kepada pasukan Seri Pahang. Dan untuk Steven pula, beliau pun patut dipuji apabila pandai untuk bergandingan dengan sangat bagus bersama Malik. Positioning dia bagus dan juga dia punya finishing pun bagus, dan dia punya reaksi apabila bola dapat kat kaki beliau pun memang dah bagus. So dia boleh juga untuk drop ke bawah. So kita boleh tengok lah, ada beberapa situasi sekiranya Malik ada di atas, Steven akan lebih drop ke bawah untuk link up play dengan bahagian tengah bersama Hidalgo. Kalau Steven duduk atas, maka Malik yang akan turun lebih ke bahagian tengah, drop lebih ke bahagian tengah untuk bagi ruang kepada Steven berada di atas. So mereka berdua ni boleh juga saling ganti-ganti posisi untuk saling link up antara satu sama lain. So kat situ akan ada variation dan juga akan menjadikan pertahanan lawan pun sukar untuk marking siapa dia. So benda itulah yang saya suka tentang dua player ni. Untuk yang ketiga, apa yang saya suka untuk pasukan Seri Pahang adalah winger mereka, iaitu wing kanan, wing kiri, Bakiuddin dan juga Hidalgo. Hidalgo macam kita tahu player yang versatile. Beliau semalam memang belah kanan tu banyak kali beliau bawa bola dengan one touch football. Dia berjaya buka game dengan orang kata apa, siapa dia, Steven dan juga Azam. Berapa kali dia berjaya mencipta gerakan di bahagian kanan. Memang Hidalgo adalah orang yang perform di bahagian kanan. Memang susah nak jaga dia dengan dribbling, ball control. Dia pandai untuk masuk ke tengah untuk buka game dan sebagainya. So Hidalgo pun memainkan peranan di penting bahagian kanan. Dan untuk Bakiuddin di bahagian kiri, saya rasa dia adalah player yang rajin, player yang banyak mengucapkan bahagian pertahanan kanan Kedah, dan dengan skill individu, kelajuan yang ada pada beliau. Yang paling penting body fan, body language daripada Bakiuddin memang sangat bagus. Berapa kali dia acah pertahanan kanan Kedah tu kan untuk melakukan crossing, tapi tak cross pun dia masuk dalam kotak penalti. So bagi saya Bakiuddin antara impressive player lah yang bermain di winger kiri, antara player yang saya tengok wow. So maksud dia kanan dan kiri pasukan Seri Pahang ni dua-dua stabil, dua-dua hidup. Mereka ada winger yang boleh buat kerja. Dan winger mereka ni pula boleh link up apabila ada Malik Ma'arif yang rajin untuk connect antara mereka berdua ni, Azam yang saling support, Kevin Ingrisu yang saling support. So the whole department antara midfield dan juga striker ni, mereka dah boleh support antara satu sama lain, yang membolehkan untuk Seri Pahang create chance dan juga attack, menyerang dengan lebih baik. Itu yang saya suka lah untuk pasukan Seri Pahang pada pelunas malam. Dan yang terakhir yang saya suka adalah tentang defense department dan juga goalkeeper. Samasa semalam beberapa kali beliau berjaya save bola untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi. Beliau berjaya untuk membaca hantaran lintang yang tepat keluar untuk tangkap bola dengan ketinggian yang ada pada beliau. Memang advantage lah. Dan untuk pertahanan pasukan Seri Pahang pula, mereka memang solid. Fazif dan juga Nicholas Werat, yang mana mereka berdua ni daripada segi man marking mereka sangat bagus, sangat compact apabila mereka tak memberi ruang kepada Ronald Ngoh untuk bergerak ataupun berada dalam kedudukan yang senang untuk beliau menerima bola. Kalau kita tengok gerakan Kedah lebih banyak kepada crossing dan juga hantaran lintang kepada Ronald Ngoh je. So dalam tanduk tu memang Ronald Ngoh boleh menang lah, tetapi kalau bola kat bawah memang Ronald Ngoh susah nak lepas kedua-dua pemain ni. Swirit dengan man marking yang sangat-sangat ketat, begitu juga dengan dengan Fazif yang selalu support Swirit. So bahagian serangan Kedah tak boleh nak hidup jugalah apabila Ronald Ngoh tak boleh nak bergerak dengan bebas. Dan untuk Azwan Arifin di bahagian kiri, bagi saya super, sebab beliau bukan saja bertahan dengan baik, tetapi beliau juga banyak support Bakiuddin dengan buat overlapping. So overall game memang pertahanan dan juga goalkeeper Seri Pahang pun memang bagus lah semalam. So secara kesimpulannya, Seri Pahang semalam mereka menunjukkan corak permainan yang menarik, dan lebih baik mereka berjaya konsisten daripada corak permainan daripada Selangor dan juga menentang Kedah. Mereka berjaya konsisten. So benda itulah yang saya nak tengok untuk Seri Pahang. Mereka mampu untuk kekalkan corak permainan macam tu, dan mereka boleh improve lagi pada masa akan datang untuk jadi lagi better team di bawah coach Datuk Dollah Saleh. Jadi benda tu yang saya sukalah untuk Seri Pahang. Cumanya mereka perbaiki mungkin dari segi fitness dan daripada segi mereka punya keputusan decision ketika mereka menyerang, supaya mereka tak banyak buat passing yang terkena dekat teammate sendiri. Macam Hidalgo dengan Steven tu, berapa kali lah banyak passing puk sangkut kat Steven sendiri. So benda tu yang mereka boleh improve sajalah. Jadi untuk Seri Pahang. Kita masuk pula kepada pasukan Kedah. Untuk pasukan Kedah ni, saya pun tak pasti sebenarnya apa yang mereka ingin lakukan. Dengan taktikal yang sama daripada every game, bermain dengan hantaran-hantaran jauh ataupun memulakan serangan dengan menggunakan Mardi lalu mencari Ronald Ngoh, itu adalah typical gameplay yang Kedah guna pakai daripada awal season hari tu sampailah sekarang. Tetapi
taktikal tersebut gagal untuk diguna pakai dengan baik dalam setiap game. Apabila kalau Ronald Ngoh kena marking, maka beliau tak boleh nak buat apa, target man dah hilang seorang. Kalau Mardi pun kena marking dan dijaga ketat, tak bagi ruang untuk beat, maka tak boleh nak buat apa-apa juga. So bagi saya taktikal Kedah memang tak banyak berubah. Kalau kita lihat, memang mereka serang berpaksikan pada Mardi, Ronald Ngoh, Mardi, Ronald Ngoh. Mardi dapat bola, Mardi bawa bola pergi depan cari Ronald Ngoh. Ronald Ngoh tak dapat bola, bola hilang, bawa balik daripada bawah, benda yang sama. Jadi benda tu yang berlaku untuk pasukan Kedah lah. Jadi apa yang sebenarnya pasukan Kedah perlu improve? Yang pertama, pasukan Kedah boleh improve daripada segi mereka punya defense, iaitu mereka punya back four semalam, iaitu center back mereka boleh dikatakan banyak loose positioning, banyak bermain dengan defensive line yang tinggi, dan mereka tak menjaga daripada man to man marking, yang mana mereka melepaskan beberapa ruang yang kosong kepada pemain-pemain serangan pasukan Seri Pahang untuk berada dalam kedudukan yang bebas. Dan daripada segi build up pula, pasukan Kedah ada build up daripada bawah menggunakan defense, tetapi mereka tak ada ball playing defender yang bagus untuk supply bola ke hadapan. Jadi benda tu juga mengganggu gunggat corak permainan pasukan Kedah. Dan yang paling penting tentang defense department pasukan Kedah, iaitu Arif Farhan dan juga Hishamuddin, iaitu fullback pasukan Kedah, right back dan juga left back, mereka juga gagal untuk memberi support yang baik kepada bahagian serangan untuk jadi lebih ofensif. Sebab apa? Sebab mereka lebih memfokuskan untuk bertahan. Jadi mereka berdua ni pun tak naik macam mana nak ada support yang lebih banyak. Tu sebab kalau kita lihat, apabila Syazwan Zainon dapat bola, Fayad dapat bola, Mardi dapat bola, maka mereka ni tak ada support yang banyak di bahagian tengah ataupun bahagian kanan ataupun bahagian wide area kanan dan kiri ni, daripada defense untuk naik memberi support buat overlapping ke, underlap ke dan sebagainya. Mereka tak ada support yang banyak. So mau tak mau, apabila dapat bola kat Mardi, dapat bola kat Fayad, Fayad kena tunggu orang-orang naik dulu ataupun dia bagi arahan, barulah player tu naik. Ataupun tak, Mardi dapat bola, Fayad dapat bola, mereka lah yang terpaksa untuk bawa bola tu pergi depan dan create game tu sendiri untuk serang ke arah gawang lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok bagaimana sistem double pivot pasukan Kedah nampaknya seakan-akan tidak berhasil. Apabila Khairul Azrim pun tak boleh nak buat kerja dia seperti biasa, apabila beliau tak dapat support yang bagus daripada bahagian tengah. Sarawak dia ada bagus daripada segi passing accuracy, dia punya passing tu tepat dan sebagainya, tetapi daripada segi kreativiti, apabila beliau di pressure, bahagian tengah Kedah di pressure, ditekan oleh pihak lawan, maka pemain-pemain Kedah tak boleh nak keluar daripada pressure tersebut dan mudah untuk hilang bola. Jadi benda-benda tu yang mengganggu gugat kepada corak permainan Kedah. Dan Ronald Ngoh boleh kita katakan apabila beliau diberikan tight marking, maka beliau tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab typical Ronald Ngoh ni, dia adalah orang yang boleh swap bola kat dia, bagus. Dia siapa boleh swap bola kat dia, dia boleh buat gol. Kalau orang tak boleh nak swap bola kat dia, dia tak boleh nak buat gol. Macam mana orang nak swap bola kat dia kalau bahagian tengah pun tak hidup? Dan bagaimana orang nak swap bola kat dia kalau dia pun kena tight marking? Kalau lawan dekat Liga Indonesia, Liga Laos, Liga Kemboja mungkin boleh, sebab pertahanan mereka lebih kepada tak ada fizikal yang bagus dan mereka tak bermain dengan corak man to man marking, lebih kepada ball position dan lebih kepada tak berdisiplin di bahagian pertahanan. Tu dekat AFC Cup bahagian ASEAN Zone ni Ronald Ngoh boleh makan. Tetapi kalau masuk dalam Liga Malaysia yang compact, defense padu ni, macam mana Ronald Ngoh nak buat game? Jadi benda tu yang kurang juga untuk Kedah, connector antara bahagian tengah tu untuk link up dengan baik. Fayad ada, tapi Fayad more to wide area. Apabila Fayad pun kita tahu posisi sebenar dia adalah winger, jadi benda tu pun dia tak boleh nak buat banyak. So secara kesimpulannya, taktikal Kedah ni kalau lawan dengan tim-tim Liga Malaysia ni yang solid defense, memang susah lah Kedah nak makan, melainkan tim-tim lawan buat mistake ataupun loose marking Ronald Ngoh saja. Jadi itu saja ulasan saya. Saya harapkan Kedah boleh bangkit lah next game. Kalau tak, tak tahu nak kata lah. AFC 98 ni lawan PSM Makassar kan. Mungkin PSM Makassar pun kalau dah Liga 1 Indonesia start, mungkin gameplay mereka lagi baik berbanding waktu peringkat kumpulan hari itu. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.